إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم رب يسر ولا تعسر بتمام الخير. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan 21 Jamadil Ula 1445 Hijrah. Campur tolak lebih kurang 100 hari kita menuju Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini insya-Allah dengan yang jauh lebih baik. Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ini hari Selasa kita menyambung perbincangan kita mengenai zikir pagi dan petang. Sebelum tu pernah tak tengok sebelum tu nak tanya dulu. Dah hafal belum doa melihat wajah Allah? Dah amal belum? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik. Kita minta sangat dengan Allah supaya kita istiqamah. Antara kita nak minta istiqamah ialah rindu untuk bertemu dengan Allah. Sudah pastinya bila dah kenal baru cinta. Dah cinta baru ada rindu. Subhanallah, Rasulullah mengajar kita doa direct apa? Wasyauqi ila liqa'ik. Rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah, jika di dunia lagi kita dah rindu untuk bertemu dengan Allah, pasti Allah juga akan merindui bertemu dengan kita. Dia akan back to basic ialah mengenal Allah. Itu benda paling basic. Dan hari ini kenapa kita tak cukup mantap akidah, tak cukup mantap mentauhidkan Allah, dalam hati kita masih ada yang lain selain Allah. Dalam hati kita masih membesarkan selain Allah sebab tak kenal Allah. Okay? Dan antaranya kita pernah sebutlah kalau belajar istiqamah ialah kemuncak kita tak nak ada kesedihan, tak nak ada kerisauan bila? Bila kemuncak yang kita nak dapat berita gembira yang malaikat sendiri membisikkan pada kita bahawa jangan risau, jangan takut, jangan sedih. Kat mana? Masa bila kita nak sangat tu? Masa bila? Masa sakaratul maut. Kita bukan tak nak risau, tak nak sedih, tak nak takut kat dunia je. Maksud saya kehidupan kita yang biasa ni. Tapi yang paling kita nak ialah ada malaikat yang akan membisikkan pada kita
Sewaktu kita sakaratul maut berjuang seorang diri, tak ada siapa boleh tolong. Tapi subhanallah, ada tak jumpa satu video anak Palestin ni? Ketika dia sakaratul maut. Siapa ada tengok? Siapa ada tengok? Sangat menyedihkan sebab apa? Ayahku, aku tak nampak kau. Tapi aku dah nampak. Aku dah nampak. Itu maknanya dia dah dapat berita gembira. Subhanallah. Ni budaknya Ketika dia sakaratul maut, dia cakap dengan ayah dia, aku tidak bisa melihatmu, tapi aku sudah melihat syurga di depan mataku. Ada sungai yang bersih dan rumah yang luas. Apa makna jannah? Jannah dalam bahasa Arab ialah kebun. Sebab tu kalau cerita pasal syurga, jannah, kebun, tak jauh daripada apa? Pokok, lagi buah-buahan, lagi sungai. Ketika dia sakaratul maut, dia dah nampak. Sebab tu orang ni kalau dia dicabut roh dia tu, mata dia ke atas, ke atas, ke atas, dahi dia berpeluh. Okay? Video dia sangat pendek sebenarnya. Sekejap Saya slowkan Ya Baba dia panggil. Video dia sekejap sangat sebenarnya. Kata yang ini belajar apa? Sekejap banyak iklan. Aku lah dah dekat. Ni yang malas ni buka tak payahlah. Banyak nas selingan. Okay, tapi lepas dia cakap tu dia terus ingat. Benda yang macam ni yang kita nak kena jealous. Cemburu sangat-sangat. Okay, dia dah nampak dah. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman, antara beriman dalam rukun iman kita adalah beriman hari akhirat. Perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okay. Sungguh. Tentang syurga neraka ia adalah ghaib. Dan kita beriman. Okay. Subhanallah. Dia sangat menyentuh hati sebab hari ini jangan berhenti berdoa. Doakan seperti yang di Palestin itu adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita. Okay. Doakan mereka. Dan sebenarnya yang patut kita lebih kesian ialah diri kita. Sebab mereka di Palestin, satu, kalau dia menang, negara dia bebas. Kalau dia mati, syurga. Kita belum tentu. So, iman kita belum cukup kuat. Allahu Akbar. Okay. Hari ini kita nak menyambung perbincangan zikir pagi kita. Faedah zikir pagi. Kelebihan ke? Kalau ikut buku pocket Ghulam Ad-Da'wah ialah yang ke-8. Kan? Betul? Yang ke-8. Last sekali. Last but not least. Actually kalau kita nak senaraikan kelebihan zikrullah terlalu banyak. Okay? Tetapi ni kita ambil mana yang terbesar. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, kita kena tahu kelebihan berzikir ni adalah sebagai pemicu ataupun pemacu beri kita motivasi, menguatkan motif kita, matlamat kita, seterusnya kita beraksi dengan zikir pagi petang ni dengan penuh semangat dan merasa sangat-sangat sayang atau rugi kalau kita meninggalkannya. Allahu Akbar. Okay, subhanallah, kita dah tahu dah keperluan kita kepada zikrullah seperti ikan perlukan air. Okey? Seperti mana kita perlukan makan minum. Kita kena rasakan zikrullah, mengingati Allah adalah jauh lebih menenangkan, membahagiakan. Dan yang paling penting, bahagia kerana merasa keselamatan
di dunia dan di akhirat dengan jaminan Allah, dengan dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Okay? So antara manfaat paling besar ialah bila kita banyak zikrullah lah, ialah lisan kita dah tak sibuk dengan buat dosa lidah lah. Okay? Memfitnah, caci maki, mengejek, menghina, cakap benda yang sia-sia. Mudah-mudahan So bila lidah kita dah terbiasa, dah sibuk dengan lisan, dengan zikrullah, mudah-mudahan terhindarlah kita daripada maksiat lidah. Okay? Dan yang paling penting juga, kita dah ulang-ulang setiap kelas zikir pagi petang, ulang apa dia? Zikrullah, supaya akidah kita semakin mantap. Sebab zikrullah yang benar-benar adalah zikrullah yang mentauhidkan Allah. Kita ingat dekat Allah, bukan sekadar dekat lisan. Okay? Kita mengakui, kita mengesakan Allah, kita mengakui ketuanan Allah. Sungguh dunia ini dan segala isinya, seluruh alam ini pemiliknya adalah Rabbul Alamin. Okay? Allahu Akbar. Okay, yang ke-8. Subhanallah. Yang ke-8, muka surat 6. Muka surat 6. Sebab kita ada sahabat yang baru je join, saya ulanglah daripada nombor 1 kat buku ni. Ada ekstra tak Jawa bagi dia ke? Okay, buka muka surat 1. Kita sekarang masih lagi membincangkan kelebihan zikir. Muka surat 1. Okay, kita dah bincang dah 1 sampai 7. So kita bacakan point dia. Boleh? Yang pertama, kelebihan berzikir ialah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Okay, surah Al-Ankabut ayat 45. Kita kena sangat menghargai, sangat bersyukur sebab buku poket yang disediakan oleh Ulang Ad-Da'wah ni, setiap kelebihan ini disertakan sekali dengan dalil. Disertakan sekali dengan dalil. Allahu Akbar. Jadi tak perlu ragu, tenanglah beribadah sebab semuanya sahih. Alhamdulillah, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. So yang pertama adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Sebab apa saja yang berkaitan dengan pengesaan Allah, mentauhidkan Allah, dia adalah sebaik-baik amalan. Okay. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah sebaik-baik ucapan. Tadi sebaik-baik amalan, sekarang sebaik-baik ucapan yang paling dicintai Allah. Okay. Surah Fatir ayat 10. Nanti boleh tengok dekat video lama-lama lah siapa yang baru je join. Yang ketiga, berzikir kepada Allah adalah penyebab terhapusnya dosa-dosa dan mendapat keampunan Allah. Dalilnya ialah surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 35. Okay. Yang keempat, dan juga sabda Rasulullah SAW. Yang keempat, zikir memberi ketenangan kepada hati bagi orang yang berzikir. Firman Allah surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Okay. Yang kelima, zikir menjadi penghalang daripada gangguan syaitan. Okay. Ayat surah Al-Mujadalah ayat 19. Jangan sekali-kali kita masuk parti dia, parti syaitan. Yang ke-6, zikir menjadi penyebab kepada terlepas daripada musibah. So minggu lepas kita dah alhamdulillah sekaligus juga sertakan kisah Nabi Yunus. Okay. Ketika ditelan ke dalam perut ikan paus. Okay, kita dah hurai dah. Yang ketujuh, okay, zikir boleh mengelakkan daripada kemudaratan. Subhanallah.
Hadis Rasulullah SAW. Okay, wahai Rasulullah, semalam ketika aku tidur, ada seekor kalajengking datang menyengatku. Baginda bersabda, sekiranya pada waktu petang itu kau mengucapkan aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa sahaja yang diciptakan. So, yang ini dibaca masa zikir petang. Jangan tinggal. Membezakan zikir pagi dengan petang. Antaranya lah. Okay. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okay. Ini adalah hadis yang sahih. Ada menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ni saya tambah saya ambil daripada buku Dr. Firanda. Okay, buku Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan zikir petang yang a'udzu bikalimatillahi tammat ni, dia kata ini adalah hadis yang sahih dan perkataan yang benar. Kami telah mengetahui penghujahannya baik secara dalil maupun dengan pengalaman. Sesungguhnya semenjak aku mendengar zikir ini, aku pun mengamalkannya dan aku tak pernah ditimpa dengan kemudaratan hingga sampai suatu ketika aku tidak membacanya, lalu aku pun disengat kalajengking di malam hari di kota Madinah. Aku pun merenungkan sebab musibah yang menimpaku ini, ternyata aku lupa membaca doa berlindung kepada Allah dengan zikir ini. Itulah dia manfaat kalau kita istiqamah. Okay? Kita boleh detect. Kalau apa-apa berlaku dekat kita, kita boleh perasan. Okay, kita boleh detect kenapa benda ni jadi. Sebab dia kata apa? Dia terlupa nak baca zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalajengking ni, disengat kalajengking ni, musibah dunia ke musibah akhirat? Dunia. Cuba bayangkan, kalau dekat dunia pun boleh selamatkan kita, apatah lagi mudah-mudahan di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi jangan permainkan, pelecehkan, meremehkan zikir pagi petang sebab membantu memberi kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan dalam zikir pagi petang ada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Setelah kita mohon keampunan, apa yang lebih besar lepas tu ialah rahmat dan lebih besar lagi lepas tu ialah afiyah, selamatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. So kalau kita rutinkan, ni contohlah, kalau kita rutinkan zikir ni, musibah dunia selain daripada sengat kalajengking lagi apa? Apa lagi? Sihir. Betul? Lagi? Aib. Itu antara musibah dunia. So itu kita berlindung lah tu. Minta perlindungan daripada Allah, pemilik alam ni. Allahu Akbar. Subhanallah. So, kelebihan zikir pagi petang, manfaatnya kita tahulah kalau namanya ingat Allah, kita memang nak akhirat. Tetapi di dunia lagi Allah dah bagi. Okay, subhanallah. Manfaat duniawi dan ukhrawi. InsyaAllah. Okay, kita masuk yang ke-8. Yang ke-8, zikir menyebabkan Allah ingat kepada kita. Allah sebagai pemilik dan maha pencipta seluruh alam semesta, pastinya Allah amat menyukai hamba-Nya yang sentiasa dan sering mengingatinya setiap saat dan ketika. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Okay, so kita buka surah Al-Baqarah. Apa saya dengar bunyi kucing? Ke bunyi phone? Okey. Surah Al-Baqarah ayat 152. Tapi sebelum tu, untuk kita menjiwai ayat 152 ni, kita tengok dekat ayat sebelum. Ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Subhanallah. Allah berfirman yang bermaksud kama
Ka dalam bahasa Arab ialah seperti. Ka dalam bahasa Arab bermaksud seperti. Jadi kalau sebagaimana, tidak. Sebagaimana, seperti mana. Okey, ni maknanya seperti mana apa? So dia ada kaitan juga dengan ayat seperti ayat sebelum. Ni dia. So nak lagi faham lagi, bila kama dia seperti apa tengok ayat sebelum. So kalau kita tengok ayat 150, dia berkenaan apa? Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. So perubahan kiblat itu merupakan nikmat supaya kamu beroleh petunjuk hidayah. Bila dah ditukar arah kiblat, ada lagi nikmat pada ayat 151. Apa dia? Diutuskan Rasul. Allahu Akbar. Kalau kita baca tafsir, kalau kita pernah ikuti tadabbur surah Al-Baqarah, ayat 151 ni juga kita akan teringat dengan doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Ketika membina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa kan supaya diutuskan Rasul. So ayat 151 ni, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu dekat ayat sebelum, samalah seperti nikmat kami utuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad. Dari kalangan kamu, minkum. Apa maksud minkum ke ayat ni? Ulama mengatakan Rasul Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan manusia ke jin? Manusia. Kenapa bukan jin? Kenapa bukan malaikat? Cuba bayangkan kalau Rasul yang kita nak itibak ni, nak ikut ni dari kalangan malaikat. Macam mana tu? Malaikat ada nafsu tak? Malaikat berkahwin tak? Malaikat makan tak? Kita boleh nampak malaikat? Macam mana kita nak contoh? Betul? Allahu Akbar. Nikmat tak Rasul dari kalangan kita yang sama dengan kita, iaitu manusia? Nikmat tak? Nikmat. Subhanallah. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad daripada kalangan orang Arab, kiblat dipindahkan, ditukar. Nikmat dah, besar dah nikmat tu. Lepas tu diutus pula Rasul. Rasul pula di kalangan orang Arab. Kalau kita perhatikanlah, apa tujuan Rasul diutuskan? Apa misi Rasulullah diutuskan? Ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan melainkan untuk mengajar untuk akhlak yang mulia. Subhanallah. Actually, semalam kelas takmir saya adalah syahadah kedua. Subhanallah, Allah memang susun lah. Syahadah kedua. Apa syahadah kedua kita? Tiba-tiba pula blank pula ni. Ada dua ke syahadah? Dua kan? Dia kenapa macam muka blur? Syahadah kita ada berapa? Dua. Syahadah pertama apa? La ilaha illallah. Syahadah kita kedua? Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Betul? Subhanallah. So, antara misi diutusnya Rasulullah ialah untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Jadi, kalau kita tengok dekat ayat Quran ni, Rasulam minkum. So, kita tahu Rasulullah daripada bangsa Arab dan kita tahu macam mana bangsa Arab waktu tu. Macam mana mereka waktu tu? Jahiliah. Kalau tengok dekat slide ni, insyaAllah besok saya kelas takmir mengupas syahadah kedua ni pagi besok. Nanti boleh stay tune lah esok insyaAllah. So, jahiliah, kalau tengok dekat slide ni, apa maksud jahiliah? Sebelum datang Islam.
Bodoh, gelap, sesat. Tu jahiliah. Tu jahiliah kan? Bodoh, gelap, sesat. So Rasulullah diutuskan, okay, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mereka tanam anak hidup-hidup. Lagi apa mereka buat? Mereka berbunuhan, menyembah berhala, kan? Okay? Jual orang, jual beli orang, penghambaan dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi, nikmat, Allah nak beritahu kita ni nikmat ni. Nikmat apa ni? Nikmat kita mendapat Rasul. Nikmat diutuskan Rasul dari kalangan kita. Nikmatnya Rasul dari kalangan manusia yang sama macam kita. So, apa yang Nabi buat, InsyaAllah kita mampu melakukannya sebab kita ni sama-sama, kita ada potensi untuk ikut Nabi sebab kita ni sama-sama Bashir, manusia. Okay? Allahu Akbar. Sepatutnya kita tak ada masalah untuk itibak Rasul sebab sama-sama manusia. Okay? So, dapat nikmat kiblat, sekarang menghadap Mekah. Okay? Kemudian, Allah beritahu kita nikmat seterusnya, Allah kurniakan kita Rasul. Okay? Rasul diutuskan pada kita untuk apa? Yatslu. Ingat? Kita hari tu surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yatslu. Sama. Tilawah. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi adalah seorang ummi. Apa maksud ummi? Tak boleh membaca. Bagi kita, tak membaca tu satu benda yang negatif, tak elok. Tapi Nabi Muhammad, ummi, tak pandai membaca, tak boleh membaca sebelum diangkat jadi Rasul adalah satu bukti kenabian. Maknanya apa yang keluar daripada mulut Rasulullah selepas diangkat menjadi Rasul adalah wahyu. Bukan Nabi tahu daripada baca kitab-kitab lama. Taurat, Injil. Okay? Bagi kita manusia, tak boleh membaca tu teruk tak? Sian lah kan? Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, dia adalah bukti kenabian. Maknanya murni yang Rasulullah ucapkan itu adalah wahyu. Dan Rasulullah tak boleh membaca. Membaca apa membaca? Kalau saya buat R, U, M, A, H, itu membaca ke? Itu membaca ke? Itu sebut huruf. Kalau membaca, rumah. Faham? Nabi Muhammad SAW dapat je wahyu daripada Jibril, terus boleh membaca. Subhanallah. Kita, terus pandai baca ke? Kan belajar ABC dulu kan? Belajar alif bata dulu kan? Kalau lah terangkat-angkat ba, sin, tu belum baca. Betul? Tapi kita tengok je. Bismillahirrahmanirrahim. Tu boleh baca maknanya. So, Nabi Muhammad terus boleh baca. Allahu Akbar. Okay. Subhanallah. Okay. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata tak boleh baca. Tapi Jibril ingatkan. Baca dengan nama Tuhanmu. So, yang boleh buat Nabi membaca adalah Nabi bergantung kepada kekuasaan Allah yang mencipta. Alladzi khalaq. Okey. Subhanallah. Rasulullah diutuskan kepada kita dari kalangan kita sama manusia, bukan jin, bukan malaikat, supaya kita boleh mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So macam mana nak Rasulullah pun berumah tangga, Rasulullah pun ada anak, Rasulullah pun ada cucu. Okey? Rasulullah pun ada sahabat. Jadi kita boleh mencontohi Nabi, rumah tangga Nabi, okay, dan sebagainya. So Rasulullah membacakan kepada kita ayatina. Apa maksud ayatina? Ayat-ayat kami. Ingat, ayat-ayat Allah ada dua. Pertama, ayat qauliyah, kata-kata Allah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, iaitu ciptaan Allah. Kalau ayat qauliyah ialah ayat Al-Quran. Kalau ayat kauniyah ialah alam semesta termasuk kita. Langit, laut,
bumi, matahari, bulan. Allahu Akbar. Okay. So, membacakan kepada kita ayat-ayat kami. Hari ni, kalau Rasulullah tak bacakan pada kita, adakah kita boleh faham? Kita tengok langit je lah. Betul? Kita tak faham apa kita nak buat dengan bila tengok langit. Subhanallah. Kenapa kita kena tengok ayat-ayat Allah ni? Ayat qauliyah, ayat kauniyah. Kenapa kita tengok? Kenapa? Untuk membesarkan Allah. Untuk kita sedar antara bukti kewujudan Allah. Kalau ikut hukum akal lah. Kenapa Tuhan itu wujud? Sebab adanya alam ni. Baju yang kita pakai ni pun ada tukang jahit. Mestilah alam ni ada penciptanya. Betul? Itu ikut hukum akal. Hukum akal. Jadi, kenapa kena tengok juga ayat kauniyah, alam semesta? Sebab untuk kita mengakui kebesaran Allah. Allah beritahu dia siapa, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dekat dunia ni, dekat alam ni. Jadi, kita kena tengok alam untuk membenarkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Subhanallah. Sebab itulah dengan ayat-ayat qauliyah kita tadabbur. Dengan ayat-ayat kauniyah kita tafakkur, berfikir. Baru jadi ulul albab. Tapi ulul albab cirinya apa? Yazkurunallah. Okay? Dia ingat Allah dengan hatinya. Sampai keluar dekat lisannya. Dan dizahirkan dengan perbuatannya. Tiga-tiga sekali. Allahu Akbar. So, dibacakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda kewujudan Allah. Tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Okay. Apa lagi Rasul diutuskan untuk kita ialah wa yuzakkikum. Apa maksud wa yuzakkikum? Ataupun zakat. Ataupun tazkiyatun nafs. Ialah zakat tu mensucikan harta kan? Jadi wa yuzakkikum ialah mensucikan kamu. Mensucikan macam mana tu? So hari ni dekat ayat ni Allah nak bagi tahu kat kita, okay, kita nak menyucikan diri kita yang memang kita ni pendosa, ikut akal kita ke, ikut cara kita ke, ikut seperti yang Allah nak dan Rasul ajarkan. Mana nak ikut? Kita nak ikut Allah dan Rasul, kita bukan nak buat penyucian ikut akal logik kita. Betul? Ramai sekarang ni semua nak swasta. Doa nak swastakan. Lagi? Semua kita nak swastakan sekarang ni. Sampai amal ibadah pun nak diswastakan. So, untuk taubat, macam mana nak buat penyucian? Penyucian hati, penyucian harta dan sebagainya. Ada tak digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah? Ada. Macam mana nak keluarkan zakat? Betul? Macam nak bersihkan hati, macam nak bersihkan dosa, macam nak bertaubat, apa syarat-syarat taubat. Ada tak? Ada. Maknanya kita ni kalau bab amal ibadah boleh tak ikut suka hati kita? Tak boleh. So kenapa Rasul diutuskan? Untuk mengajar kita panduan-panduan. Bagaimana, kalau dalam ayat ni contohnya ialah wa yuzakkikum. Paling besar penyucian yang Nabi diutuskan kepada kita umat manusia ialah menyucikan daripada kesyirikan. Itu penyucian yang paling besar. Apa dia? Supaya kita tidak mensyirikan Allah, mengadakan sekutu bagi Allah dengan satu apa pun. Tak boleh. Okay? Kita ni Nusantara lah sebelum-sebelum ni. Animisme, kepercayaan kepada jin dan roh. Perasan tak dulu kecil-kecil? Ada momok. Lagi apa? Assalamualaikum Tuan Nenek, cucu tumpang lalu, boleh? Jangan usik tu, tu ada penjaga dia tu. Tu ada pemegang kunci dia tu. Kau jangan buat dia marah tu Rupanya pemegang kunci tu pun mati. Betul? Betul? Itu dulu. So datangnya Islam membebaskan kita daripada pergantungan benda-benda tu, betul? Lahir je baby ada gelang merah lah. Lagi kat leher ada tali hitam lah. Tangkal kan? Kat pinggang, kat perut. Semua apa?
supaya tak menangis lagi. Supaya boleh tidur lagi. Sebenarnya mak dia nak tidur kan. Dulu nampak tak? Tapi bila datang Islam, benda tu dah. Sebab kita dah tak percaya dah benda-benda tu, betul? Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Sekarang dah susah lah nak jumpa budak pakai gelang merah kan? Betul tak? Kalau dulu, lahir je. Nombor 1 pergi rumah dukun lah. Pasang gelang dulu apa-apa hal. Betul tak? Sebelum dia menangis. Okay? Allahu Akbar. Tu dulu. Okay? Subhanallah. Jadi, nak menyucikan apa nombor 1? Daripada kesyirikan. Syirik besar mahupun syirik kecil. Syirik kecil apa? Riak. Kan? Ujub dan sebagainya. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya, yang kedua, wa yuzakkikum ila Rasulullah mengajar kita untuk menyucikan daripada dosa, iaitu cara-cara bertaubat. Okay? Kita tak boleh bertaubat dengan cara sendiri. Subhanallah. Sebab itulah cukup tak kalau kita sekadar belajar baca Quran, lepas tu baca terjemahan, lepas tu yang penting khatam. Rasa-rasa boleh menyucikan hati tak dengan cara tu? Betul tak? Betul tak? So, itu tak cukup untuk menyucikan hati. Kalau kita perhatikan, ada tak sahabat Nabi yang tak sempat pun habis 30 juzuk, tapi akhlak mereka berubah? Betul? Kita dah berapa kali khatam? Akhlak macam mana? Subhanallah. Jadinya yang paling penting adalah baca, faham melalui proses tadabbur. Apa itu tadabbur? Dabara, dubur, hujung. Maknanya, bila kita baca Al-Quran, bila kita tadabbur, kita macam dah tahu dah ending hujung tu. Contoh, okay? Terpaksa saya tunjuk dekat ni, contoh kalau kena bulan Ramadan ni, contoh ayat 185 ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa tadabbur Quran, dia nampak Quran diturunkan untuk petunjuk. Okay, huda. Lagi? Furqan. Maksudnya, makin kita baca Al-Quran, sehingga ayat sebelum ni ialah menceritakan tentang pertukaran kiblat, kita boleh nampak apa? Oh, padanlah Allah arahkan tukar kiblat. Sebab Allah nak beritahu untuk membezakan mana golongan yang menang, taat pada perintah Allah, perintah Rasul, walau tukar kiblat, mereka tetap taat. Maka endingnya, syurga. Siapa yang lawan, tak ikut perintah Allah, dia akan kalah, maka dia akan masuk neraka. Al-Quran menjadi furqan. Apa itu furqan? Pembeza. Pembeza. Kita ni makin tadabbur Quran, kita makin nampak apa? Aku tahu aku nak mati macam mana. Aku tahu lepas aku mati, aku nak kehidupan yang macam mana. Kita bukan sekadar nak fikir kehidupan kat dunia ni je. Sebab tu Rasulullah kata Al-Kaisu, orang yang bijak adalah orang yang banyak mengingat mati. Sebab apa? Dia buat bekal. Dia bersedia. Sebab dia tahu kehidupan selepas dunia ni. Kita nak beralih, nak berpindah alam lepas ni. Allahu Akbar. Jadi tadabbur, kita tahu bukan sekadar apa je ayat yang kita baca. Kita boleh connect sampai kita boleh nampak dah. Aku nak pilih yang ni. Sebab Allah beritahu dah, ni panduannya. So hari ni bukan penting baca, bukan penting hafal. Yang lebih penting lagi ialah nak mengamalkan sehingga kita menjadikan Quran ini sebagai benar-benar petunjuk untuk semua apa yang kita nak buat dalam hidup ni. Selagi kita hidup, petunjuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang paling senang, okay, ni nak bagi contoh. Bagi seorang arkitek yang sangat profesional, kemungkinan bangunan tu siap, dia round, dia tengok tiang je, dia kata apa?
Dia tengok tiang, dia kata apa? Bangunan ni, rasa-rasa lepas 5 tahun runtuh kalau tiang dia macam ni. Belum ada orang duduk. Dia tengok je dah tahu apa? Betul-betul lepas 5 tahun, runtuh. Maksudnya apa? Seorang profesional, dia bukan sebab dia tahu. Tapi dia dah nampak dah ending. So hari ni, kita nak tahu tak apa ending kita? Kita boleh memilih sekarang kita kat dunia, kita boleh pilih ni. Kita nak husnul khatimah ke nak su'ul khatimah? Kalau ikut Al-Quran, maka kita tengah bersedia untuk Allahumma ja'alna minhum husnul khatimah. Selepas husnul khatimah, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampailah ke syurga Allah. Dapat melihat sendiri wajah Allah. Allah Akbar. Faham tak ni? So, kita dengan Quran kena tadabbur sampai ke tahap, sampai kita boleh tahu macam mana nak pilih, macam mana nak buat pilihan. Apa yang kita nak ikut? Apa yang kita nak jadikan sebagai panduan hidup kita? Siapa role model kita? So, bukan nak fikir hidup hari ni je. Fikir 10 tahun je. Bukan. Faham ni? Kenapa kita tadabbur Al-Quran? Sehingga Quran boleh jadi furqan. Pembeza. Oh, yang ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh ni, kena tinggal ni. Tak boleh. Oh, yang ni mesti buat ni. Aku suka ke? Aku tak suka ke? Aku paksa diri aku. Siapa dah tengok video yang Ustaz Muda share pagi tadi? Siapa dah tengok dah? Pasal tahajud. Dah? Nanti tengok Nafilah. Tahajud sebagai nafilah. Okay? Tambahan. Subhanallah. So, kita nak Quran jadi furqan kita. Pembeza. So, doa yang tadi ada kita awal kelas tadi. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arina batina batina warzuqna ijtinabah. Kita lemah tapi kita minta doa dengan Allah, tunjukkan aku kalau benda ni hak, benda ni benar. Jadi kalau aku, rezekikan aku untuk ikut. Kalau benda ni batil, tolonglah aku untuk menjauhinya. Okay. Subhanallah. Dia nak sampai kat 152 tu kena sabar. Okay. 151. Wa yuzakkikum. So Rasulullah diutuskan untuk kita suci daripada sebarang bentuk kesyirikan. Juga sucikan kita dari dosa-dosa kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So kita akan jumpa banyak kan. Afala yatadabbaruna al-Quran. Okay. So sekarang ni nampak kenapa mesti tadabbur? Supaya kita tak tertipu. Supaya kita tak terpedaya. Semua skrip syaitan Allah dah bagi tahu belum? Semalam kita ada sebut ayat apa? Semalam kan? Saya ni kadang-kadang confuse kelas kat mana. Saya lupa. Yang syaitan akan berlepas diri. Sini ke? Bukan? Bukan Bukan kelas ni Kelas semalam kan? Itulah saya semalam. Syaitan akan berlepas diri. Dia kata apa? Aku bisik je. Kan? Ada kan? Aku bisik je. Tapi kau yang buat. Aku pun tak boleh lepaskan diri aku sekarang ni. Ingat tak syaitan kata apa? Sungguh janji Allah itu benar. Tapi aku yang kau ikut kenapa? Allah dah bongkar belum skrip syaitan? Dah. Tapi dok juga ikut. Betul? So maknanya Quran belum jadi furqan. So lagi kena lipat ganda tadabbur InsyaAllah sama. Saya pun sama. Itu nombor 1 peringatan ni untuk yang bercakap ni sebenarnya. Okay. So hari ni kita tadabbur antaranya ialah untuk menyucikan kita daripada dosa-dosa yang kita pernah buat. Sebab apa? Dulu kita jahil, kita tak tahu, kita ikut nafsu, betul? Okay, kita tak faham Quran. So sekarang nak berubah. Okay. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Okay. So cukup tak kalau sekadar tahu kandungan Quran? Cukup tak? Kalau sekadar nak tahu makna, baca terjemahan dah cukup. Macam arkitek tadi. Macam mana dia boleh tahu, boleh agak 5 tahun lagi memang runtuh ni? Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia dah nampak dah apa yang akan berlaku 5 tahun
Lagi dia dah tahu dah besi apa pakai, campur batu apa, simen macam mana, susun tiang macam mana. Tu semua dia dah boleh nampak sebab dia ada pengetahuan dan dia dah boleh nampak akibatnya, kesannya. So kita nak tadabbur sampai ke tahap timbul dekat hati kita apa dia? Kalaulah aku ikut syaitan, rupanya ni jadinya. Rupanya ni dia dah cakap dah. Kau nak ikut juga ke? Memang bodoh lah kalau ikut, betul tak? Betul tak? So kita jadi Quran jadi furqan untuk kita, pembeza untuk kita. So ini siapa dah tadabbur sampai tahap tu? Dah. Alhamdulillah. Kita sama-sama berjuang berjuang. Jihad. Allahu akbar. Subhanallah. Okey. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. Ulama juga menyatakan sebab itu wa yuzakkikum baru wa yuallimukumul kitab. Sebab apa? Kalau ikut kronologi dia, memang untuk kita masukkan Alkitab dalam hati kita terlebih dulu kena sucikan. Sebab minyak dan air tak boleh nak bercampur. Supaya juga ketaatan dengan kemaksiatan tak boleh bercampur. Kena buang dulu. Nak pilih taat ke nak pilih maksiat. Sebab dia tak boleh bercampur. So kalau kita nak Quran masuk dalam hati kita, buat dulu taubat, penyucian dulu. Buang yang kotor-kotor tu. Okay. Mudah-mudahan Al-Quran mudah meresap masuk dalam hati kita. InsyaAllah. Okay. Jadi Rasulullah diutuskan untuk mengajarkan ni wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kita isi kandung Al-Quran. Apa isi kandung Al-Quran? Ialah tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Kita banyak jumpa Al-Quran kan? Huwal azizul ghafur, ghafurur rahim, azizul hakim. Itu semua wahidul qahar. Okay? Tentang Allah. Lagi dalam Alkitab lah, melalui Alkitab lah, melalui Al-Quran lah, Rasulullah menyampaikan kepada kita, maka kita tahu apakah perintah-perintah Allah dan apakah larangan-larangan Allah. So kalau Allah perintah, kita wajib taat. Kalau Allah larang, wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan. Allahu Akbar. Jadinya, apa yang Nabi jelaskan kat kita ni, wa yu'allimukum, mengajar, menjelaskan pada kita hari ni, okay, ialah antara yang utama ialah Rasulullah melalui Alkitab dan Al-Hikmah. Okey, menurut Imam Syafi'i, kalau Alkitab berdekatan sebelahan dia ialah wal hikmah, jadi Alkitab tu ialah Al-Quran, Al-Hikmah ni ialah hadis Rasulullah. So, hadis Rasulullah yang akan menerangkan Al-Quran. Sebab tu tak boleh nak belajar Quran, tak nak belajar hadis. Sebab hadis yang akan menguraikan ayat-ayat Quran. Dia kalau nak fikir senang, Al-Quran tu teori, praktikalnya ialah hadis Rasulullah SAW. Sebab tu kena belajar dua-dua. Kena belajar Al-Quran dan belajar hadis. Sebab hadis yang akan menerangkan secara detail ayat Quran. Subhanallah. Jadi, melalui Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah lah kita sedar, kita ni status apa? Kita status hamba. Abdun. Illa liya'budun. Surah Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku, firman Allah. Jadinya bila ibadah. Jadi kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kalau dah namanya kita abdi, ingat ni? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu. Nabi pun mengatakan dia adalah hamba. Jadi kita ni status kita ialah hamba kepada Tuhan kita iaitu Allah. Kalau namanya hamba, patutnya kerjanya ialah soal ibadah. Abdun, ibadah, tunduk, patuh. Itulah abdi, betul? Kalau dah sedar status kita abdi, kerja kita patutnya tunduk. Tunduk pada apa? Tunduk pada perintah Allah. Patuh pada apa? Patuh pada larangan-larangan Allah. Jadi Rasulullah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah.
Rasulullah menjelaskan pada kita berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi untuk apa? Antaranya ialah apa tadi? Menjelaskan apakah status kita. Apa status kita? Hamba. Hamba sepatutnya apa? Ibadah, iaitu tunduk, patuh. Tunduk pada apa? Perintah Allah. Patuh pada apa? Larangan Allah. Tu kerja kita. Itulah tujuan kita diciptakan. Faham ni? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa maksud hikmah? Apa maksud hikmah? Ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. So, kalau kita ikut Quran dengan ikut sunnah, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia akan mendatangkan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Iaitu kita belajar Al-Quran dan Sunnah supaya kita pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Rabbi habli hukma. Minta hikmah. Wa alhiqni bis salihin. Subhanallah. Dan hari ni bila kita sedar kita status hamba, kita tak mampu nak mentaati perintah Allah, kita tak mampu nak tinggalkan larangan Allah kalau bukan dengan kekuatan dari Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Satu balik pada Fatihah, apa di tengah-tengah Fatihah tu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kita tak akan mampu untuk menyembah Allah kalau kita tak dapat pertolongan Allah, pertolongannya. Jadi iyyaka na'budu ibadah, wa iyyaka nasta'in al-isti'anah. Okay, so nak beribadah perlukan pertolongan Allah, bentuknya apa? Hidayah. Hidayah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita belajar semua ni, Nabi ajarkan kita berdasarkan panduan Quran dan Sunnah. Subhanallah. Kemudian Rasul diutuskan wa yu'allimukum malam. Ni. Rasulullah juga mengajarkan apa yang kita tak tahu sebelum ni. Okay? Apa yang kamu belum tahu. Kita dah tahu tak macam mana nanti fenomena hari kiamat? Walau kita letak CCTV dalam kubur pun, memang boleh nampak ke apa berlaku kat alam kubur? Tak, sebab dia adalah perkara-perkara ghaib. Dan kita orang Islam, orang beriman, kita beriman tak dengan benda tu? Beriman. So benda kita wajib membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu belum jadi. Walaupun benda tu dah jadi sebelum Nabi lahir. Contoh kisah pemuda-pemuda kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada ke masa tu? Kisah pemuda kafir? Nabi belum ada. Benda belum jadi, contohnya akhirat, syurga neraka. Rasulullah dah sampaikan belum? Dah, wajib kita membenarkan, kita beriman. Okey, sekarang ni daripada ayat 150, daripada nikmat pertukaran arah kiblat, nikmat pula Allah tambah lagi dikurniakan Rasulullah. So dah kita ni dapat nikmat Islam, dapat nikmat iman. Allah datang ke Al-Quran, Allah datang ke Rasulullah. Besar tak nikmat ni? Besar tak? Sangat besar. Atas semua nikmat-nikmat yang besar ni, jadi apa kita kena buat? Sebab tu datang ayat 152. Maka fadhkuruni. Atas semua nikmat ini. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku. Patutkah kita lupakan Allah? Atas semua jasa yang Allah dah bagi kat kita ni, patut tak? Patut tak? Kenapa kita cerita semua ni pagi ni? Supaya kita rasa memang tak patut kalau tak zikir pagi, zikir petang. Memang tak patut lepas subuh tak zikir, lepas solat kemudian sambung dengan zikir pagi. Sungguh tak patut. Allahu Akbar. Atas semua nikmat-nikmat ni,
Ya Allah. Sampai Allah ingatkan kat kita. Fazkuruni. Kita kat dunia ni pun, nak buat sesuatu pun, mesti ada ganjarannya baru kita semangat nak buat, betul? Okey, kalau I ikut cakap you, apa you nak bagi? Betul? Kalau tak cukup besar, sehari je lah I nak ingat kat you. Betul tak? Besar allowance, besar lah I ingat kat you. Macam tu ke? Allahu Akbar. Subhanallah. Yang kita nak ingat ni, okey. Subhanallah, dalam ayat ni Allah kata fazkuruni azkurkum. Maka oleh itu ingatlah kamu kepadaku. Maksud ingat ni, zikrullah ni kita dah urai banyak kali dalam tiap-tiap minggu kan. Apa maksud zikrullah? Dengan ingat Allah dengan zikrullah ni ingat kan? Ingat dengan hati. Ni tempat ingat Allah ni. Ingat Allah dengan hati. Seterusnya lisan sebut. Seterusnya zahirkan dengan perbuatan. Contoh, alhamdulillah sehat. So, langkah masuk Darul Zahra. Itu 3. Maknanya, ya Allah, sehat. Aku boleh bercakap. Mata aku boleh melihat. Telinga aku boleh mendengar. Aku masih waras. Aku masih boleh berfikir. Aku boleh berjalan. Maka kita buat dengan antara tanda kesyukuran ialah nak belajar Quran, nak belajar hadis, melangkah pergi ke majlis-majlis ilmu. Melangkah ke masjid. Ini bukti aku syukur. So, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Itu tanda kita bersyukur. Cuba bayangkan kalau stroke. Boleh bercakap? Boleh bercakap? Kalau boleh, mungkin orang tak faham pun. So, hari ni bersyukurnya. Apa maksud bersyukur? Ulama mengatakan nombor 1 bersyukur yang paling rendah ialah mengakui nikmat-nikmat yang kita dapat ni benar-benar murni daripada Allah. Kita boleh bercakap ni dari Allah. So kita mengakui semua ni. Semua yang ada depan kita ni. Semua nikmat-nikmat yang kita ada ni adalah dari Allah. Tu bersyukur. Tapi tu bersyukur paling rendah tau. Tu minima tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fazkuruni azkurkum. Apa maksud fazkuruni? Pasakkan betul-betul. Fazkuruni. Apa makna fazkuruni? Maka, atas semua nikmat yang aku beri ni, ingatlah azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku. Maksudnya apa ni? Allah nak beritahu apa ni? Dah kita dah tahu dah. Okey, aku dah akui dah. Memang semua nikmat ni daripadamu, ya Allah. Okey, kalau kita tak belajar hari ni, okey, kita tak menambahkan lagi kekuatan ilmu kita pada hari ni, okey, ni semua atas izin Allah, hidayah taufik daripada Allah, maka sebenarnya Allah seperti nak beritahu dekat kita, kau jangan sibuk dengan apa yang aku beri. Tapi ingatlah aku yang memberi. Macam itulah maksud dia. Fazkuruni azkurkum. Apa yang Allah cuba, apa yang Allah nak sampai kepada kita ialah apa dia? Tapi malangnya apa yang kita sibuk? Allah bagi pasangan, kita sibuk dengan pasangan kita. Allah bagi kita anak, kita sibuk dengan anak kita. Allah bagi kita rumah, kita sibuk dengan rumah kita. Tapi kita lupa siapa yang bagi kita pasangan, yang bagi kita anak, yang bagi kita rumah. Yang bagi kita ilmu, yang bagi kita iman, yang bagi kita Al-Quran. Apa keteruknya kita ni kan? Apa yang kita sibuk selama ni? Fazkuruni azkurkum. Kita tetap nak nikmat dunia. Sebab tu Allah ingatkan ayat sebelum. Apa dia nikmat apa? Nikmat kiblat. Kita hari ni Muslim. Hari ni kita mukmin. Kita dapat Al-Quran. Kita dapat Rasulullah menerangkan Al-Quran. Kita dapat belajar hadis. Allahu Akbar. So sama-sama saya nak ajak diri saya sendiri dan kita semua
So jangan sibuk dengan nikmat yang Allah dah beri dekat kita. Tapi apa yang kita kena lebih sibuk ialah pemberi nikmat ni. Pemberi nikmat-nikmat ni. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Supaya lepas ni kita tak teragak-ragak, kita akan berjuang habis-habisan untuk ingat Allah. Lawan malas macam mana pun, tak sempat macam mana pun, jangan sampailah kita tak bagi masa untuk ingat Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, sebab tadi kita tahu dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hari ni kita duduk tengah, bukan atas sejadah, bukan menghadap kiblat, tapi hari ni kita duduk dalam majlis ilmu ni zikrullah tak ni? Zikrullah. Luas sebenarnya. Bercakap tentang Allah. Zikrullah. Menyampaikan dakwah. Zikrullah tak? Zikrullah. Ingatkan orang. Ajarkan orang. Zikrullah tak? Zikrullah. Allah Akbar. Kalau betul kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah dah bagi dekat kita ni, maka apa patut kita buat? Hati kita dah ingat dah sedar dah. Maka lisan kita mudah untuk mengeluarkan zikrullah. Diteruskan lagi, dilanjutkan dengan amal perbuatan. Dilanjutkan dengan amal perbuatan kita. Okay? So bersyukur, memperakui semua nikmat-nikmat kita yang kita dapat ni adalah daripada Allah. Okay? Nikmat mata, telinga, boleh bercakap semua ni. Kita tak bisu, kita tak stroke. Kita boleh bercakap, kita boleh mengaji. Allahu Akbar. Maka seterusnya bersyukur yang lebih tinggi iaitu gunakan nikmat-nikmat yang Allah dah beri pada kita ni untuk mendapat redha Allah. So kalau kita melangkah ke majlis ilmu, melangkah ke masjid, berdakwah, itu syukur yang lebih tinggi. Bukan sekadar mengaku, ya semua ni daripada Allah. So kalau mengaku nikmat mata, nikmat telinga daripada Allah, apa seterusnya lepas tu ialah amalkanlah, buatlah amalan-amalan yang maksudnya kita gunakan nikmat yang kita dah akui ni, nikmat mata, nikmat bercakap contoh kan. Kita boleh bercakap ni, kita gunakan nikmat bercakap ni, gunakan untuk menyampaikan. Lagi, untuk menasihatkan orang. Untuk zikrullah, untuk berzikir, untuk baca Quran dan sebagainya. Subhanallah. Dan gunakan nikmat yang Allah dah bagi ni supaya tidak berbohong, tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak mencaci. Itu syukur yang level lebih tinggi. Maksudnya, kita gunakan nikmat-nikmat, kita dah akui dah nikmat boleh bercakap ni. Itu surah Al-Balad kan, kita belajar tentang dua bibir. Lagi, nikmat lidah. Akui ni daripada Allah, maka kita move satu level lagi ialah aku akan guna lisan aku ni menuju untuk mendapat redha Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Boleh? So dua perkara tu kalau betul bersyukur. Okay? Lawan syukur, kufur. Kafara. Kafara ni maksudnya menutup. Wa yukaffir an sayyiatikum. Menutup. Apa maksud menutup? Kafara. Lawan syukur ialah kufur. Kafara. Menutup. Maksudnya apa? Dia menutup kewujudan Allah. Dia tak mengakui nikmat yang dia dapat ni adalah daripada Allah. Maka dia buat benda yang Allah larang. Okay? Dia lebih ikut hawa nafsu. So, dengan dia pandai bercakap, bila orang tanya dia, dia kata apa? Oh, bapa saya memang speaker. Speaker Dewan Undangan Negeri. Contoh. Mak saya pula debater. Peringkat antarabangsa. Sebab itulah saya pandai bercakap. Nampak tak tu? Kalau dia mengakui nikmat tu bukan dari Allah. Orang puji suara, dia kata apa? Saya pada kecil lagi, mak saya memang tiap-tiap pagi bagi saya minum madu perah lemon contoh. Saya memang ada latihan vokal. Saya memang ada dan sebagainya. Boleh? Boleh gitu? Tu kufur nikmat Contoh. Subhanallah. Jadinya dia ni kalau kufur ni, kufur sebab bodoh,
Senang tau. Bagi dia ilmu, dia pandai, dia dah tak kufur lagi. Dia yang susah ni bila dia kufur sebab sombong. Tu tadi macam tadi itulah takabur. Tu yang susah tu. Tak nak diajar. Boleh? Allahu Akbar. Sebab tu apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman? Ketika istana tu daripada Yaman pindah ke Palestin. Apa Nabi Sulaiman sebut? Ayat 40 kan? Okey. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha. Ni. Kita kalau dapat nikmat sebut ni. Apa dia? Hadha min fadli rabbi. Lagi apa? Liyabluwani. Kurnia ni daripada Allah untuk apa? Ni daripada Rabb kita, Rabbi yang mencipta kita untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Sama ada aku bersyukur atau aku kufur. So dapat nikmat ni untuk menguji sebenarnya adakah kita bersyukur atau kita kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. So, dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Sebab Allah janjikan, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, tambah ketaatan. Selagi kita syukur, contoh kita syukur dapat satu nikmat. Syukur, ya Allah, Engkau lah Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau Al-Ghani. Allah tambah nikmat kedua. Dah dapat 2 nikmat dah. Syukur lagi, Allah tambah nikmat ketiga. Syukur lagi, Allah tambah. Macam gitulah ibaratnya. Tapi kalau kufur, satu-satu Allah cabut. Bila makin cabut nikmat, maka makin kufur. Maka senang nak buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya dapat azab. Azab Allah yang amat pedih. Okey. Allahu Akbar. Jadinya kalau nak bersyukur, contoh yang dicontohkan ialah Nabi Sulaiman. Supaya kita ingat setiap nikmat yang Allah bagi tu adalah untuk kita bersyukur atau kita kufur. Jangan jadi seperti Qarun. Qarun, dia kaya, dia kata sebab apa dia kaya? Surah selepas, surah 28. Okey. Ni kisah Qarun ni, dia kata apa? Ni Indi ayat 78. Surah 28 ni surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata apa? Dia kaya sebab ilmu dia. Dia tak mengakui itu daripada Allah. Qarun menjawab dengan sombong. Dengan sombong. Aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Oh, sebab tu Alhamdulillah banyak aset sebab I memang master in economics and PhD dalam boleh gitu. Okay. Dia kata sebab dia bijak, sebab dia pandai, sebab dia bijak pandai. Allahu Akbar. So semua contoh Allah dah bagi belum? Dekat-dekat bunyi Qarun tu ialah Fir'aun. Dekat-dekat je bunyi je. Fir'aun tu dia sombong sebab apa? Kekuasaan. Qarun sombong sebab harta. Apa jadi dekat Qarun? 81. Lalu kamu timbuskan dia. Dengar tu. Timbuskan dia bersama-sama dengan istana dia sekali. Bukan dia je ditimbus. Dengan reta dia sekali. Sebab tu kita orang Melayu panggil harta karun. Dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab
Allah. So Allah dah bagi contoh. Kalau kita lawan kepada syukur iaitu kufur, okey, menutup, menafikan nikmat-nikmat ni daripada Allah, maka apa jadi? Azab. Dan dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Sebab tu kalau kita dapat bangun tahajud, jangan cerita kat orang besoknya. Kenapa? Sebab kita dapat bangun tahajud sebab Allah yang tolong. Bukan kita. Betul? Kita memang ada kehendak. Yes, kita ada kehendak. Aku nak bangun malam ni, ya Allah, nak solat sunat. Tapi kalau Allah tak bagi daya, Allah tak bagi kekuatan, tak mampu kita. Sebab itulah la haula wala quwwata illa billah. Billah. Dengan kekuatan Allah. Tiada daya kita ni. Pagi tadi baca tak doa pakai baju? Amalkan Dihapus dosa tu jangan main. Alhamdulillahilladzi kasani hadza saumun wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Amalkan. Allahu akbar. Doa lepas makan pun macam tu. Tukar sikit je. Allahu akbar. Okey. Subhanallah. Jangan jadi macam Qarun, jangan jadi macam Fir'aun. Contohilah Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Semua ni adalah daripada anugerah Allah. So mengakui semua ni daripada Allah. So bila dah mengakui, go to the next level, level up, apa kita kena buat? Dengan nikmat yang kita dah akui ni, kita gunakan untuk dapat redha Allah. Bukan buat maksiat. Faham eh? Allah bagi mata, Allah bagi boleh bercakap ni, jangan guna benda yang melawan Allah. Allahu akbar. Jadinya, balik pada ayat kita tadi, Surah Al-Baqarah, ayat 152 tadi. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Okay? Benefitnya, sebab Allah tahu perangai kita ni, kalau buat sesuatu semua nak ganjaran. Dan ganjarannya ialah bila kita ingat Allah, Allah ingat kita balik. Subhanallah. Lidah kita ataupun hati kita mampu ingat Allah. Okay, kita nak sangat cita-cita kita nak jadi ulul albab kan? Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Okay? Subhanallah. Makanya Allah, itu tandanya Allah ingat. So kalau kita mampu je berzikir, contoh zikir pagi tadi, tengah drive mampu berzikir, apa tandanya? Apa tandanya? Allah pun sedang ingat kita. Allahu Akbar. Kita keluar je, hati kita terdetik je. Allahu Akbar. Tengok apa-apa, Masya Allah. Tengok apa-apa, Subhanallah. Itu tandanya apa tu? Allah ingat kat kita. Setiap amal ibadah yang kita buat, kita dapat masuk majlis ilmu, kita dapat buka kitab, kita dapat buka Quran. Semua tu tanda Allah ingat kita. Man yuridillahu khaira, sesiapa yang Allah nak dia dapat kebaikan, Allah nak dia jadi baik, Allah nak dia jadi orang baik, maka Allah akan fahamkan dia agama. Yufaqihu fiddin. Allahu Akbar. Okay, subhanallah. Jadi manfaat zikrullah, seperti yang kita bincang khususnya kelas zikir pagi petang ni, jadi orang yang berzikir mengingat Allah, maka Allah akan mengingatinya. Tak cukup besar ke tu? Tak cukup besar ke tu? Yang ingat kita ni, pemilik alam semua ni. Kita kenal lah selebriti ke, kenal lah ustaz-ustaz yang Tok Guru hebat ke, dia ingat ke kat kita? Belum tentu anak kita sendiri pun belum tentu ingat kat kita, betul? Ini kan Allah yang mencipta kita, ingat kita. Yang mencipta alam ni ingat kita. Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Allahu Akbar. Okay? Fazkuruni azkurkum. So kalau rasa malas-malas je, rasa terlalai je, rasa terlupa je. Kalau aku lupa Allah, Allah lupakan aku ni. Okay? So ingat Allah. Ingat Allah sikit ke banyak?
Kalau ingat sikit, munafik. Okay? Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita boleh nampak kat sini betapa nikmat. Kalau khusus dalam ayat ni, nikmatnya ialah Allah bagi kita nikmat Islam, iman. Kemudian Allah bagi kita Al-Quran. Katalah terhenti sampai situ. Allah bagi sampai Al-Quran je. Allah tak utuskan Rasulullah. Apa jadi kat kita? Kita tahu ke macam mana nak beramal ibadah? Sebab tak ada contoh. Betul? Ni dah disiapkan contoh. Rasulullah, utusan Allah untuk kita ittiba'. Untuk kita contohkan. Okay? Allahu Akbar. Kesan kita syahadah kedua, yang pertama sepatutnya apa? Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama ialah kita taat. Sebab tu banyak ayat Quran kan? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Yang kedua, kesan kita beriman kepada Rasul ialah kita kena membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah walaupun benda tu belum jadi. Benda-benda gaib. Yang ketiga ialah kesan kita beriman kepada Rasulullah ialah kita kena ittiba' Rasul. Yang keempat ialah bila kita beriman kepada Rasulullah, maka cinta kita kepada Rasulullah sepatutnya melebihi kita mencintai pasangan kita, anak kita, mak ayah kita, hatta diri kita sendiri. Okay? Cinta Allah nombor satu lah. Alright? Subhanallah. Okay, jadi kita nampak kat sini, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. So kalau kita nak tengok hadis, okay? Antara doa yang diajar oleh Rasulullah supaya kita selalu ingat Allah. Amal dia kan? Doa ni pendek je. Tapi dia sangat besar makna dia. Kita sangat mengharapkan daripada Allah. Sebab kita minta dalam setiap rakaat kita, wa iyyaka nasta'in. Jadi Allahumma a'inni. Kita minta tolong dengan Allah. Kata kita memang tak mampu. Kita minta tolong sangat dengan Allah. Untuk apa? Ala zikrika. Supaya kita mampu untuk mengingati dia. Bila kita ingat dia, tandanya apa? Tanda Allah ingat kat kita. Ala zikrika. Sebab kalau kita ingat Allah, kita tahu nikmat mata, nikmat boleh bercakap, nikmat berjani, semua daripada Allah. Apa seterusnya? Wasyukrika. Kita akan pandai bersyukur. Iaitu, kita akan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa husni ibadati. Dalam ketaatan. Okay? Subhanallah. Lagi? Ingat kita berdoa kepada Allah bukan hanya ketika kita nak sesuatu. Okay? Berdoalah bukan hanya ketika kamu memerlukan sesuatu, tetapi kenapa kita kena berdoa? Kerana kamu memiliki banyak hal untuk disyukuri. Doa ni ada dua doa ul ibadah, doa ul masalah. Doa ul masalah bila kita ada hajat, tapi doa ul ibadah contohnya apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solat, doa ibadah. Allahu Akbar. Okay? Kita ada terlalu banyak benda yang kita dah dapat yang Allah bagi. Subhanallah, subhanallah. Nak kira pun kita tak mampu, apatah lagi nak bayar. Kita kalau dah makan, nak balik, kita cakap apa? Dek, kira dek. Sebab apa? Sebab kita panggil dia kira. Sebab kita nak bayar. Hari ni, nikmat yang Allah bagi ni, nak kira pun tak mampu, apatah lagi nak bayar. Allahu Akbar. Hadis kursi. Aku sesuai prasangka hamba-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Kan tadi Allah kata, ingat aku dan aku ingat padamu. Jika dia mengingatku saat sendirian, aku pun mengingatnya dalam diriku sendiri. Jika dia mengingatku di keramaian, maka aku mengingatnya di keramaian yang lebih baik daripada itu. Yang lebih baik itu maksudnya apa? Ingat tak kita belajar hadis tentang menuntut ilmu? Nama kita Allah sebut di kalangan malaikat.
Allahu Akbar. Kita dengan malaikat mana lagi ramai? Okay. So ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika kita seorang, ketika kita dalam keadaan ramai. Okay. Ni kalau kita jumpa kawan, ingatkan tentang Allah, bercakap tentang Allah. Subhanallah. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku saat sendirian, aku pun mengingatnya dalam diriku sendiri. Jika dia mengingatku di keramaian, maka aku mengingat di keramaian yang lebih baik. Maksud kita ni sesama manusia, betul? Tapi Allah sebut nama kita di kalangan malaikat. Allah Akbar. Tak nak ke tu? Allah Akbar. Kita baru sebut nama atas pentas. Pentas dah zarak je pun. Pun dah rasa kembang kuncup dah kan? Ambil sijil je pun. Tapi namanya Kak Yu. Okey lah tu. Kan? Namanya pakai topi, pakai jubah. Okey lah tu. Pun kita dah rasa kembang kuncup dah. Ini kan Allah sebut nama kita di kalangan malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat taat pada perintah Allah. Allahu Akbar. Okay. So, ni pun pernah share kat dalam grup. Saya rasa last week rasanya. Ni hadisnya. Kalau kita baca penuh. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ni hadis Qudsi, aku berada dalam prasangka hamba-Ku dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, ramai-ramai, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ni sambungan ya, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika dia mendatangi dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam berlari. Kenapa kita tak nak ingat Allah? Kita panggil anak kita 3 kali pun kadang-kadang tak menyahut, betul? Punya tawaduknya anak kita dalam rumah, dalam bilik. Tawaduk dengan game ke, tawaduk dengan handphone ke, betul? Allahu Akbar. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian dan mereka berkumpul saat solat fajar, subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, para malaikat manjat kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan solat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan solat. So sekarang kita nampak kenapa ada zikir pagi, zikir petang. Sebab apa? Sebab malaikat tukar shift. Okay, jadi kita nak amalan kita tu diangkat ketika kita sedang mengingati Allah Subhanallah. Okay. Satu lagi, zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada kita, zikir masnun, namanya zikir aktiviti. Subhanallah. Menguap apa kena buat ketika menguap? Ketika bersin, masuk toilet, keluar toilet. Betul? Masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, buka baju. Sebelum makan, selepas makan. Semua ada tak Nabi dah ajar kat kita? Tata caranya. Dah belum? Dah. So tak mungkinlah kalau benda yang simple macam tu pun Nabi ajar, tak mungkinlah bab ibadah yang utama Nabi terlupa atau Nabi terlepas pandang. So bab amal ibadah, jangan kita modify. Contoh, mata kita ni ada sepasang, 2 ni, sempurna dah kan? Sempurna dah kan? Kalau dah sempurna, kalau tambah jadi apa? Buruk kan, cacat. So nak tambah mata ke atas ni. Jadi bila Allah kata tadi, kalau kita tengok ayat Al-Baqarah tadi kan, ini surah, okey, surah Al-Baqarah. Okey, Allah kata apa kat sini? Sekejap Li utammima. Sekejap. 150. Ni, subhanallah. Ni, kalau tengok 150 nampak tak? Wali utimma. Sempurna dah. Jangan tokok tambah, jangan ubah. Bab ibadah jangan ubah. Boleh? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat seperti mana kau lihat aku solat. Sebab tu belajarlah solat cara Nabi. Kita follow. Boleh? Untuk Rasulullah, kesan kita bersyahadah, syahadah kedua ialah untuk kita ittiba' Rasul. Okay?
Setiap kali kita berzikir, setiap kali kita bertasbih, bertakbir, bertahmid dan sebagainya, pastikan dengan tauhidullah. Jangan dekat lisan je. Walaupun sampai 100, 200 ke 1000 ke, tapi kalau hati tak disertakan dengan hati, maksudnya hati tu lalai, so sangat-sangat rugi. Okay? Kita naikkan level khusyuk zikrullah kita itu, hadirkan ketiga-tiganya, iaitu hati, lisan dan anggota. Sebab itulah zikir antara zikir terbesar ialah solat. Sebab ketiga-tiganya ada dalam ibadah solat. Okay? Semua dah sempurna, kita ikut tata cara Nabi. Ittiba' Rasul. Kalau betul cinta Allah, surah Ali Imran kan? Zikir pagi petang ni memang dah disusun mengikut hadis yang sahih untuk kita follow. Surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. So kita dah cinta Allah, maka apakah? What's next? Apakah seterusnya ialah fattabi'uni. Ikutlah aku, iaitu ikutlah Nabi Muhammad SAW. So apa impact dia? Yuhibbukumullah. Kita akan dicintai Allah. Adakah cukup sekadar itu? Tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan bagi kita maghfirah. Maghfirah daripada dosa-dosa kita. Okay. Yuhibbukumullah satu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita, wallahu ghafurur rahim. Allah mampu bagi kita semua sebab dialah al-ghafur, dialah ar-rahim. Okay. So subhanallah, mudah-mudahan 1 sampai 8 yang kita bincangkan ni, okay, moga-moga menambah kuatkan lagi semangat juang kita untuk istiqamah dalam mengamalkan zikir pagi petang. Supaya semua kelebihan-kelebihan ni kita dapat, insya-Allah, mudah-mudahan. Bukan saja hati kita tenang, hati kita kuat untuk beramal. Hati kita kuat untuk beramal. Dan kalau diuji, kita mampu untuk mengatasinya. Dan Allah beri kita jalan keluar, insya-Allah, seperti kisah Nabi Yunus. Okay. Subhanallah. So insya-Allah minggu depan kita akan mula masuk zikir pagi yang pertama, iaitu Ayatul Kursi. Okay, insya-Allah. Ada apa-apa ke? Saya minta ampun, minta maaf, salah silap. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. So kita dah habis dah bincang kelebihan zikir. Kita akan masuk insyaAllah minggu depan secara ringkas lah. Okay, Ayatul Kursi. Sekejap, kita tutup majlis kita dulu . Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.